Assalamualaikum, selamat pagi. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Bertemankan saya Cedi dan rakan setugas Nurul Hidayah untuk edisi hari ini, hari Rabu. Sekejap je hari Rabu 6 September 2023. Apa khabar anda? Ada baik ke? Kalau sihat, Alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Diharapkan anda juga sentiasa menjaga kesihatan untuk kekal sihat berpanjangan. Betul, dan sekarang ni musim-musim penyakit kan banyak, dan musim ada yang dikabarkan mengalami batuk, demam. Maklumlah selepas panjang bercuti, banyak aktiviti yang telah pun dilakukan dan mungkin makan pun banyak sangat cari makan kan. Itu yang Cik makan. D. Hari-hari Cik D. Tapi kadang-kadang mungkin makan di luar pun kita kena tahu sejauh manakah kebersihannya supaya tidak mengakibatkan masalah kesihatan kepada diri kita, keracunan makanan. Dan influenza pun, kes influenza dilaporkan masih lagi meningkat. Kita perlu terus berwaspada, begitu juga dengan kes COVID. Masih ingat ya, kita masih belum bebas sepenuhnya. Apa sahaja aktiviti kita lakukan perlu ada batasannya. Baik. Yang penting jaga kesihatan anda. Okey. Baiklah, jom antara pengisian di Apa Khabar Malaysia pagi ini cukup padat dan tapi kita nak mulakan dahululah dengan portal di bernama.com. Mungkin Nurul boleh kongsikan pengisian yang pertama berkaitan dengan kunjungan. Pengisian pertama yang seperti mana kita tahu ya, Kembara Kenai Borneo yang sedang berlangsung ketika ini, di mana melibatkan delegasi yang di Pertuan Agong dan juga Permaisuri untuk meninjau projek pembangunan lebuh raya dan juga projek PEN Borneo Sabah. Seperti yang kita ketahui ketika ini, delegasi yang di Pertuan Agong telah pun menyertai ataupun melakukan lawatan di sekitar Borneo, itu Sabah dan juga Sarawak. Dan ketika ini adalah dapat kita kongsikan untuk meninjau pembangunan projek lebuh raya PEN Borneo Sabah. Sri Paduka berdua dan rombongan Kembara Kenali Borneo berangkat ke tapak pakej kerja 29 Moyon Sapi Nagoh dan mendengar sembah taklimat mengenai projek itu daripada Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi sebelum meneruskan perjalanan kembara ke Telupit yang turut dikenali sebagai The Heart of Sabah. Sesungguhnya ya, keberangkatan julung kali Sri Paduka berdua bagi meninjau sendiri pembangunan projek ini menzahirkan keprihatinan tuanku berdua terhadap usaha kerajaan menambah baik infrastruktur jaringan jalan raya yang berada di Sabah. Dan seperti yang kita sedia maklum Cik ya, ketika ini tular di media sosial apabila yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Raituddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah yang dilihat mesra rakyat sambil-sambil sambil-sambil menikmati laluan di lebuh raya, berhenti seketika membeli buah-buahan di tepi jalan dan yang dijual oleh rakyat dan juga beramah mesra kepada bersama dengan rakyat-rakyat yang setia menanti di tepi jalan raya tu. Maklumlah, ini bukannya satu peluang yang julung kalinya berada selalu sebenarnya kunjungan yang di Pertuan Agong dan juga isteri Raja Permaisuri berada di Borneo. Jadi inilah peluang dan kesempatan sebenarnya rakyat jelata ataupun rakyat di Borneo bertemu dengan yang Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri dan Agong. yang menariknya juga ya, dengan apa yang dilakukan oleh yang di Pertuan Agong kita ini, sambil-sambilan itu difahamkan Permaisuri Agong turut mencatatkan masalah rakyat, apa yang dihendaki rakyat dan apakah kurangan mereka. Dan antaranya yang diambil pusing ataupun diambil kira adalah mengenai permasalahan air dan juga mengenai kemudahan infrastruktur yang pastinya akan lebih dititik beratkan selepas ini. Okey, itu dia sedikit perkembangan kunjungan yang di Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong di kawasan Borneo di Sabah khususnya, dan juga akan berangkat ke Sarawak, dan kita akan dapatkan perkembangan dari masa ke masa. Dari itu kita beralih pula ke satu perkembangan lain di mana ini berkaitan dengan rampasan barangan tiruan tiada ataupun cap dagang. KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menahan seorang pemilik premis dan merampas aksesori telefon berjenama terkenal yang disyaki tiruan bernilai RM3,308 di Pusat Perniagaan Falim. Dan kata pengarah Kamaluddin Ismail, lelaki berusia 43 tahun itu yang berada di tempat kejadian ketika pemeriksaan ops tiru ditahan dalam serbuan kira-kira
hingga pukul 10 pagi dan antara rampasannya seperti itulah aksesoris, telefon, kabel, charger, earbud dan sebagainya. Dan siasatan awam dapati premis yang sudah beroperasi kira-kira 2 tahun itu menjalankan perniagaan secara jual borong dan hanya menjual kepada pembeli yang telah berdaftar dengan syarikat dan syarat minimum pembelian ialah 10 unit ke atas. Apapun kita harapkan jugalah tidak berlaku perkara-perkara sebegini lagi, sebab kita tahu kalau jual produk, apa sahaja produk yang tiada cap dagang, ini adalah satu kesalahan undang-undang juga. Ini paling penting kalau nak beli barangan elektronik ni kita kena ambil kira, ambil tahu sejauh manakah ketulinan produk tersebut untuk mengelakkan berlakunya masalah. Itu yang masalah kalau tiba-tiba charge meletup lah, mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun kepada kecederaan fizikal. Itu yang perlu kita elakkan daripada memakai produk yang palsu. Betul. Okey, dan kalau ada sebarang aduan, mungkin anda boleh terus ke kpdnhep.gov.my ataupun talian bebas tol di 1800 886 800 ataupun senang saja emailkan e-aduan@kpdnhep.gov.my. Mungkin dan seperti biasa aduan ini dapat membantulah untuk mereka menyelesaikan masalah yang mungkin anda hadapi. Baik. Dan hari ini cuaca hujan sesak luar biasa. Daripada tengah malam semalam saya rasa sampai ke pagi memang tak henti hujan. Macam tak boleh nak bangkit kerja tadi kan. Ya, tapi hidup perlu diteruskan. Misi mencari beras orang cakap Okey, dan apa pun seperti kita sedia maklum, cuaca memainkan peranan yang penting dalam pengurusan hari kita untuk melancarkan perjalanan hari kita, dan kita saksikan ramalan cuaca dan selepas tu langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai Hanim Junaidi. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini dari Bilik Berita. Polis Diraja Malaysia telah menjalankan siasatan berhubung isu fatwa politik yang dikeluarkan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu berkempen pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai Johor baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, kenyataan berbau 3R itu dibuat Tan Sri Muhyiddin pada Sabtu lepas. Dalam kenyataan malam tadi, PDRM mengesahkan menjalankan siasatan terhadap Tan Sri Muhyiddin yang menyifatkan tindakan mengundi bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Suhaizan Kayat, sebagai haram. Setakat ini 2 laporan polis telah diterima berhubung kenyataan itu. Temu janji rakaman percakapan dengan beliau mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah ditetapkan pada 11 September ini di pejabatnya di bangunan Maida di Ibu Negara oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Terdahulu sewaktu berucap pada ceramah PN di Kempas Johor Bahru, Presiden Bersatu itu telah menjatuhkan hukum haram untuk mengundi Suhaizan yang juga calon Pakatan Harapan dalam PRK itu Sabtu ini. Sementara itu, Muhammad Syuhaili berkata, siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menyentuh institusi diraja dengan mempertikai kuasa lembaga pengampunan telah lengkap. Kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Kesatuan hidup berbudaya, semangat kecintaan, kematangan dan kedewasaan harus menjadi naratif bagi generasi baru Malaysia dan Indonesia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi baru kedua-dua negara perlu bijak mencari titik persamaan dan menghindari perbezaan. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata, perbezaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan namun perlu ditangani dengan baik.
agar ia tidak sampai ke suatu tahap yang boleh menyebabkan perpecahan antara masyarakat kedua-dua negara. Datuk Seri Anwar berkata masyarakat di kedua-dua negara secara umumnya tiada masalah sehingga sesuatu konflik timbul daripada ahli politik picisan yang tidak berfikir panjang. Hal-hal kecil diperbesarkan untuk meraut kekuatan dan dukungan. Kita ini satu sejarah, ya, dipisahkan oleh kolonial. Portugis, Belanda dan Inggris. Jadi mengapa harus kita mengambil satu sikap dan rendah akal budinya dan memadamkan sejarah semata-mata ke kepentingan-kepentingan kecil. Datuk Seri Anwar mengimbau beberapa peristiwa seperti persengketaan lagu Rasa Sayange meskipun ia berasal dari rantau Melayu. Begitu juga dengan batik yang memiliki keindahan dan kelainan. Jadi kalau ada minat untuk berbicarakan soal persatuan, hidup berbudaya, sebab itu soal nilai penting tadi. Soal kemanusiaan, soal kasih sayang, ihsan dan rahmah. Itu nilai kemanusiaan yang kadang-kadang kita tinggalkan. Baik, menyentuh isu tenaga kerja Indonesia TKI di Malaysia, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar mengakui wujud kelemahan terdapat beberapa kes TKI didera, namun tindakan tegas sudah diambil. Tetapi jangan ini mewakili semua di Malaysia. Jadi jangan dianggap ini soal orang Malaysia, tetapi keterlanjuran yang dilakukan oleh beberapa orang dan tanggungjawab pemerintah. Itu pastikan yang bersalah itu sama ada dia anak Malaysia atau Indonesia, mesti ikut jalur hukum. Program Temu Anwar merupakan program dialog anak muda bersama Perdana Menteri yang julung kali diadakan di luar negara. Program berkenaan diadakan sempena rangka lawatan beliau ke Jakarta bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta dari Selasa hingga Khamis ini. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Itu dia satu acara yang ditunggu-tunggu oleh usahawan maupun pengusaha di Malaysia, khususnya bagi produk halal dan juga pemain industri antarabangsa. Sebenarnya saya kira satu acara yang ditunggu-tunggu, satu acara penganjuran besar-besaran untuk kali ke-19 diadakan. Tentunya Malaysia International Halal Showcase ataupun pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS, pameran perdagangan utama yang
dianjurkan pada tahun 2004 ni bukanlah satu penganjuran yang baru dan saya yakin penganjuran MIHAS pastinya penganjuran yang dinanti-nantikan. Apakah kelainan yang akan dibawa dan tema yang akan dibawa tahun ini dan prospek bagaimana yang ingin difokuskan untuk tahun ini. Dan pastinya untuk tidak membuang masa, kita membawakan tetamu di studio adalah Puan Syarimah Tun Mat Saleh, merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akselerasi Ekspor Madrid. Okey, Assalamualaikum Puan Syarif, apa khabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Bernama TV kerana sudi menjemput saya daripada Madrid untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang pameran MIHAS lah. Terlebih dulu saya ceritakan sikit apa itu Madrid sebab kami adalah agensi yang bertanggungjawab untuk menerajui usaha-usaha untuk mempromosikan produk-produk dan perkhidmatan daripada Malaysia ke dunia global. Jadi halal adalah satu sektor yang sangat penting bagi Malaysia. Kita adalah kita mempunyai satu jenama yang terunggul di dunia sebenarnya sebab memang melalui kajian, melalui data dah 9 tahun berturut-turut Malaysia dinobatkan sebagai the leader dalam industri halal. Jadi kita nak kembangkan industri halal ni supaya semua syarikat-syarikat Malaysia yang terlibat dalam produk dan perkhidmatan halal untuk meluaskan pasaran mereka ke dunia luar. Ya, betul. Okey, mungkin sebagai pengenalan kita recap Baila. Ini merupakan penganjuran untuk kali ke-19 MIHAS diadakan. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit apa itu MIHAS sebenarnya? Okey, terima kasih Syed. Memang betul, pada 2004 MIHAS masa tu ada dianjurkan oleh pihak swasta. It was a private owned event dan dia bermula sebagai satu consumer event. Kemudian evolusinya dia dah berubah. Pada 2006, tak silap saya semasa tu berada di Los Angeles sebagai Pesuruhjaya Perdagangan yang berkhidmat di Pejabat Madrid Los Angeles. Telah membawa jenama halal ni melalui satu pameran produk makanan dan minuman di Los Angeles Convention Center dan kita menengahkan konsep halal kepada masyarakat yang bukan Islam, masyarakat di Amerika Syarikat. Walaupun memang ada sebenarnya Muslim community di Amerika Syarikat, tetapi largely yang kita tahu adalah bukan beragama Islam, tetapi halal ni telah diterima dengan baik sebab melalui persijilan halal dia ada quality assurance, dia ada sesuatu yang dia diyakini. It's like you ada satu lagi standard melebihi ISO, melebihi HACCP, yang ini adalah standard-standard lah yang selalu diminta oleh pengimport makanan sebab barang yang kita consume kan jadi darah daging kita. So definitely quality, sama ada dia bersih, tulen, tak ada unsur kotor dan sebagainya. So bila kita ada sesuatu pensijilan, dia memberi satu keyakinan yang bahawa produk ni daripada farm to fork, dia bersih, dia suci dari segala benda yang kotor dan juga dia ada traceability. Kita boleh audit balik dari mana sumber dia, macam mana dia diproses, apa bahan yang digunakan. So saya memang sangat teruja lah pada masa tu sebab contohnya masyarakat di Amerika Syarikat mengenengahkan makanan kosher pada masa itu. So di panel adalah seorang yang Rabbi, ulama dia yang berceritakan tentang makanan kosher, kemudian kita bentangkan tentang makanan halal. Dan semasa panel tu pun mereka dapati sebenarnya banyak persamaan dari segi kita nak maintain quality, kita nak traceability, kita tak nak unsur-unsur yang tidak diingini. Jadi dia mendapat sambutan yang sangat baik. So sekarang 2023 fast forward adalah kali ke-19. Itu dia. Dan kita difahamkan MIHAS 2023 membawakan tema menerajui dunia halal dan pastinya memfokuskan mengenai pemakanan yang halal untuk dibawa masuk dan juga dihantar keluar. Betul ya Puan? Ya, betul. Dan mungkin Puan boleh berkongsikan penganjuran MIHAS 2023 ini dalam membantu pembangunan dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana pastinya.
Terima kasih. Pada awalnya semasa 2004 memang MIHAS confine kepada produk makanan dan minuman sahaja. Tetapi sehingga kini kita dah mengembang luaskan skop halal tu sebab kita perlukan persediaan halal. Kita perlukan assurance tu bukan saja pada produk makanan dan minuman. Kita jenamakan dalam bahasa Malaysianya dia dipanggil fashion santun. Kalau di in English it is called modest fashion. Pakaian seperti yang kita pakai ni adalah modest fashion. So kita banyak pengusaha dalam bidang ini. Bidang kosmetik, perawatan muka, perawatan badan, healthcare, body care. Even Islamic content. Contohnya kita juga berkolaborasi contohnya dengan satu creative content Durio yang ada animation, yang ada watak-watak yang memperkembangkan nilai-nilai Islam. So ini semua adalah merupakan sektor-sektor halal. So ada 13 sektor halal yang kita sajikan kepada semua pelawat dan pengunjung daripada antarabangsa dan di Malaysia. Dan memang dia adalah satu usaha untuk meningkatkan syarikat-syarikat PMKS, perusahaan kecil dan sederhana, mid tier, large company, supaya dunia luar dah memang pandang dah Malaysia punya halal. Jadi macam mana dia nak berinteraksi dengan siapa, nak pilih produk mana. So di MIHAS ni lah kita sajikan lebih 1,700 booth. Dalam bahasa Malaysia reruai. Ada 1,700 reruai. Dan kita jemput pula pengimport dari luar negara, daripada 44 negara akan datang ni ke Malaysia semasa penganjuran MIHAS sepanjang 12 hingga 15 September ini di MyTech. Kita aturkan perjumpaan. Kalau tanya apakah yang PMKS boleh dapat, satu melalui exhibition, you masuk dan you buka booth sendiri. Tapi sehari sebelum exhibition dibuka di MyTech, kami buat apa yang dipanggil International Sourcing Program, yang mana kita temukan penjual produk perkhidmatan dari Malaysia dengan pengimport pembeli dari luar negara. Kita bawa seramai 255 buyers, international buyers, maksudnya syarikat-syarikat nak membelilah produk dan perkhidmatan Malaysia ni. So kita temukan dia. So sepanjang satu hari itu berlangsung di Matrix sendiri. Yang ini memang pendaftarannya dah sebab kita perlu work it out early supaya match tu perfect, supaya syarikat yang nak menjual makanan bertemu dengan pembeli makanan. Tak mau penjual makanan bertemu dengan pembeli nak beli pakaian modest fashion tadi contohnya. So tetapi masih juga dibuka untuk some walk in lah. Kalau ada produk yang dia demand driven, dia bergantung pada apa yang pembeli tu nak cari, dan kita matchkan dengan PMKS. Okey, saya difahamkan untuk edisi ke-19 Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS ni berlangsung dalam format hybrid. Mungkin pun boleh jelaskan kat situ. Okey, terima kasih. Bila mana dunia ni digemparkan dengan COVID-19 dan pandemik berlaku pada tahun 2020, kami tak dapat menganjurkan pameran MIHAS. First time ever tidak ada MIHAS pada tahun tersebut sebab kita semua terkurung di rumah, dunia luar tak boleh datang ke Malaysia, orang Malaysia pun sempadan ditutup, tidak boleh bergerak. Pada tahun berikutnya 2021 kita buat MIHAS 100% atas talian. So dia macam jadi e-commerce platform lah, seolah-olah dia satu pameran secara maya. 100% diadakan di atas talian. Pada mulanya memang kami amat gusar lah. I will be lying if we are not nervous because kita tak tahu macam mana penerimaan. Adakah syarikat Malaysia ni yakin nak buka booth dalam maya? Adakah pembeli dari luar nak visit kita punya site ni dan berinteraksi dengan syarikat-syarikat Malaysia? Alhamdulillah, sebenarnya cabaran itu kami sambut dengan baik. Pada tahun 2022 kami telah memenangi award Best TPO. TPO adalah Trade Promotion Organisation ataupun satu badan promosi negara.
kami telah dinobatkan sebagai the best trade promotion organisation in the world untuk melaksanakan sesuatu pameran secara atas talian. Dan kita telah menang even against negara maju seperti Canada, Austria, Malaysia menang. Nombor 1. So Matrade merasa sangat bangga sebab kita telah mendapat pengiktirafan ni. ITC ni adalah satu badan yang dia manage lah, dia coordinate semua trade promotion organisation sedunia. Jadi Malaysia menang, Matrade menang. Tahniah diucapkan. Satu hargaan yang besar sebenarnya. Dan difahamkan untuk kali ini berlangsung pada 12 hingga 15 September, juga turut berlangsung secara virtual. Ya, itu maksud kami kenapa dia dilaksanakan secara hybrid. Of course di atas talian you boleh buat bisnes. Everybody shops online macam Shopee dan sebagainya. Tetapi kita perlu ada that customer experience, user experience, kita berinteraksi, dan syarikat dari luar ni yang 44 negara datang ni, 255 buyer yang tu yang dah berdaftar setakat ni. Mungkin they'll be walk in as well. International buyers ni nak berjumpa sendirilah dengan pengusaha PMKS kita ni, nak rasa produk dia, produk Malaysia ni kan terkenal dengan produk makanan yang sangat sedap. So kita memang nampak ada perlu kesinambungan, kita teruskan yang digital sementara kita adakan secara fizikal. Sebab semasa kita laksanakan sepenuhnya secara virtual tu, kita dapati banyak negara luar. Contoh yang negara yang kita rasa kita tak dapat bayangkan negara ni berminat tentang produk halal. Mexico, Brazil, Costa Rica, Latin America, Africa, of course Japan, China, Korea sangat berminat tentang produk halal. So dia punya visitors yang visit the event tu sangat bagus. So kita kata kita perlu teruskan. Mana yang tak dapat hadir mungkin atas kekangan masing-masing, they can still interact dengan kita punya exhibitor secara atas talian. So sebab itu kita teruskan, kali kedua lah kita buat secara hybrid, tahun lepas dan tahun ini. Itu menariknya. Dan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan apakah aspirasi dan juga jangkaan MIHAS 2023 berhubung impak dan juga pengiktirafan global pastinya. Pada tahun ini kita menjangkakan untuk mencapai 2.1 bilion ringgit Malaysia jualan. Kita telah mencecah angka tersebut. Kita rasa dia satu angka yang kita boleh capai. Kita target untuk dapat visitors, pelawat. Pelawat ni asalkan you dewasa lah, sebab dia adalah trade event, dia bukan consumer, dia bukan satu carnival. Jadi dia perlu dewasa. Maknanya sesiapa pun boleh datang untuk tengok sendiri, berinteraksi dengan syarikat-syarikat. So kita target 35,000 pelawat lah yang akan hadir. Dan kali ini memang banyak kelainan lah. Nanti saya boleh kongsikan. Dan dijangka berapa ramai yang akan mengambil penyertaan tu, Puan? Maknanya kita ada reruai ni, booth ni 1,700. So semua 1,700 ni sebenarnya sebelum tu kita target 1,500 saja booth. Dan tahun lepas MyTech ni satu pusat convention yang terbesar di Malaysia. Dulu 2 tingkat. Tahun ni kita penuhkan ke semua 3 tingkat. Kita target 1,500 asalnya. Sekarang ni ada 1,700 booth. So kalau satu company ambil satu booth, dia 1,700. Tapi ada some yang ambil 2 dan sebagainya. So dia lebih pada 1,000 lah macam tu. Maknanya banyak sebenarnya penyertaan dan semakin bertambah. Kalau kita tengok kan tarikh MIHAS akan berlangsung pada 12 hingga 15 September. Dan adakah pada penyertaan saat-saat akhir ini masih lagi terbuka ataupun sememangnya apa yang telah termaktub ketika ini sahaja yang akan menyertai MIHAS? Bagaimana? Kalau untuk sebagai pemamer memang dah tutup lah. Sebab ini adalah satu pameran antarabangsa yang mana kita perlu wawarkan dah siapa yang participate ni. Sebab pengunjung kita yang datang ni again from all those countries, daripada US, daripada Latin America, daripada Europe, daripada Afrika, Middle East, semua sejauh-jauh tu datang. So dia perlu tahu siapa yang participate. Dan seperti yang saya katakan tadi, penganjuran ni bukan sahaja pemamer daripada Malaysia sahaja. Kita juga ada
44 negara yang juga ada booth masing-masing. So contohnya country pavilion yang terbesar adalah daripada negara China. Okey. Diorang dah lama disekat tak boleh keluar daripada negara. So tahun ni sempadan mereka telah dibuka. Oleh itu ada 111 booth daripada China sahaja. Daripada Indonesia ada 64, daripada Bangladesh, daripada Korea, Japan, Philippines dan banyak lagi. Terlalu banyak untuk saya nyatakan. Okey, dan kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi orang kata apa, pengisian. Sesuatu yang menarik menerusi Mihas nanti. Baik, jangan ke mana-mana. Baik, jumpa kembali di Apa Khabar Malaysia. Kita masih lagi berbicara tentang penganjuran Malaysia International Halal Showcase yang akan berlangsung pada 12 hingga 15 September ini di MITEC Kuala Lumpur. Baik, bercakap tentang sesuatu yang menarik berkaitan dengan Mihas ini, mungkin ramai juga sebenarnya nak tahu antara pempamer-pempamer yang akan mempamerkan produk-produk mereka di Malaysia. Mungkin antara tarikan yang mereka bawakan untuk kali ini, ialah orang kata kalau produk halal ni akan terfikir makanan saja. Sebenarnya banyak, menyeluruh, besar. Okay, mungkin Puan boleh kongsikan, Puan? Ya, sebenarnya memang bukan sahaja produk makanan lah, sebab memang produk fashion, tadi saya sebut mengenai modest fashion, fashion santun, produk pharmaceutical, suplemen yang kita makan, gelatin tu kena halal, dan body care, personal care, creative content, e-commerce platform yang boleh syarikat-syarikat halal memasarkan produk dia di atas talian contohnya. So pada tahun ini memang banyaklah 44 negara akan terlibat. Ini tidak termasuk Malaysia ya. 44 negara ada booth, ada pavilion sendiri. So of course China yang terbesar, Indonesia yang dekat-dekat, Indonesia, Bangladesh, Philippines, South Korea, Jepun, Taiwan. Market ni memang berminat sangat mengenai produk-produk halal sebab mereka juga promote halal tourism, which is one of the cluster, sektor yang kita promote sebab what we call Muslim friendly travel. Masyarakat Muslim ni nak suka nak berjalan. Kita ramai population of Muslim in the world. So these consumers bila dia berjalan merata dunia, dia kalau boleh dia akan cari makanan halal. Jadi negara-negara tersebut dia telah ada kesedaran tu. That's why Japan, South Korea, market macam Taiwan, even in the Europe, in UK, Netherlands. So kita sebab tu kita bawa juga importers daripada market tersebut. Importers ni adalah pedagang dia lah yang nak membeli ni sebab dia tahu ada demand. So because of the demand driven interest, so dia datang ke Malaysia seramai 255 tadi buyers daripada luar negara. Dan hari pertama di Madrid tu 11 hari bulan, actually sehari sebelum pameran dia buka, ada 510 Malaysian sellers yang akan berjumpa diorang. Dan kita juga bawa what we call premium buyers. Premium buyers ni dia mempunyai contoh yang paling senang kita ingat Carrefour lah. Dulu ada di Malaysia, beribu pejabat di Perancis. So kita bawa dia punya bos daripada Perancis tu untuk datang sendiri cari produk yang boleh dipasarkan melalui outlet Carrefour di serata dunia yang dia ada. Because it's not just in France, they have it in whole of Europe dan banyak negara Asia pun ada Carrefour. Itu dia peluang yang orang kata apa? Besar. Yang jangan dilepaskan peluang oleh para peniaga export ready, B2B, kerana terus direct ya, langsung kepada antara peniaga dan peniaga, dan tanpa menggunakan orang tengah ni yang menarik sebenarnya, mengurangkan kos dan yang pastinya kalau kita dapat lihat di pasaran China contohnya Puan ya, keadaan ketika ini dan juga di Hong Kong saya difahamkan produknya dah terlalu lambatkan sehingga mereka perlu keluar untuk mencari pasaran di luar, antaranya Malaysia antara pasaran yang tepat. Dan selain daripada itu, antara negara-negara yang dilihat yang bakal memberikan satu fenomena produknya, apakah yang Malaysia dilihat boleh menembusi ke pasaran luar?
Okey, negara yang saya sebut pasal premium buyers tadi, contohnya selain daripada of course the usual China tadi, kita juga datangkan buyers daripada Qatar. Satu negara yang sangat kaya. So they love premium products. So ini masa yang terbaik untuk syarikat kita bertemu dengan pembeli daripada Qatar, Turki. Sekarang memang kita sangat erat kita punya hubungan dua hala antara Malaysia dengan Turki ni sangat erat, yang mana kita our PMX sendiri pernah lawat sana dan sebagainya. So dia akan datang secara besar-besaran dan pembeli premium dia daripada syarikat yang mempunyai beberapa outlet di sekitar Turki itu akan datang. Kita ada juga buyers daripada United Kingdom, Australia, France, dan yang lain tadilah baki 44 tu yang saya cerita. Yang ini 11 premium buyers ini yang memang kami jaga ni, yang platinum lah, yang memang kita sajikan dia syarikat-syarikat yang terbaik daripada Malaysia yang membuat produk dan perkhidmatan yang mengikut apa yang mereka kendaki, because dia dah specify. Let's say I'm looking for mineral water, I'm looking for cooking oil, I'm looking for Malaysia famous dengan kita punya pre-cooked meals, prepared food. Dari segi produk-produk halal yang suplemen, contoh macam saya sebut gelatin, halal gelatin. So dalam vitamin yang kita makan tu pun perlu ada persediaan halal. So that the consumers dalam pasaran tu dia rasa yakin dengan produk tu. Dan juga selain daripada untuk pasaran untuk Muslims in the world, actually macam saya sebut macam kosher tadi kan, dia nampak halal ni is second best thing lah kira to them lah kan. Bagi kita is the best for us, right? Tapi for untuk benchmark mereka lah, mereka. Dan juga pada masyarakat luar dia nampak, sebab dalam halal dia ada juga ESG elements, environment, society, governance. So bila sesuatu syarikat ada persediaan halal, governance dia intact, dia ada traceability, even unsur keuangan dia diaudit, dan macam mana syarikat tu ditadbir urus, ini adalah mengenai governance. Dan kemudian mengenai sustainability, kelestarian. Sekarang macam dunia luar, terutamanya negara-negara maju, mereka tak nak lihat produk tu just dia murah cukup lah. Tidak, dia mesti packaging dia bagus, dia punya quality bagus. Dan lebih pada itu, kalau dia ada penceritaan bahawa syarikat ini mendokong ciri-ciri kelestarian atau ESG ni, dia akan menjadi satu produk yang premium. Jadi kita memang menggesa-lah syarikat-syarikat Malaysia ni untuk adopt ESG practices dalam dia punya syarikat. Dan sebenarnya ada dah. Kita ada penjimatan elektrik, orang gunakan solar, tapi cuma perlu didatakan, perlu didokumentkan supaya dia boleh menjadi satu bukti. Oleh itu, satu contoh yang saya nak utarakan dalam MIHAS kali ini, kita bekerjasama, rakan kelestarian kita adalah Fazura Fit, Fast Fit. Siapa tak kenal Fazura dan Fatah. So dia ada produk tudung, right? So kita jalankan satu kempen yang kita panggil tudung lama kasih baru. That means we collect tudung-tudung lama yang bersih lah, bersih, tidak jarang, masih elok, wangi. Dan bila pengunjung tukarkan kasih tudung lama ni, kita Fazura akan bagi voucher, discount untuk beli tudung Fazura contohnya. So tudung is a modest fashion punya item kan. So kita bekerjasama dengan dia, dan tudung-tudung lama ni Madrid bekerjasama dengan Puswanita Cawangan Miti. So dengan presiden kami, kita akan adakan CSR activity. Jadi kita bagilah tudung yang lama ni kepada pihak yang kurang bernasib baik, anak yatim, mangsa banjir ke, ibu tunggal, orang asli. So dia menggalakkan circular economy. Jadi kitaran semula tu berlaku. So ini elemen-elemen ESG yang contohnya apa buyers cari selain daripada produk tu bagus, ada quality, harga dia berpatutan, but what else? So this
sustainability ni satu elemen yang dapat mempremiumkan sesuatu produk. Jadi dia satu penceritaan yang bagus bila pembeli deal dengan syarikat Malaysia lah. Tapi ada di antara kita yang mungkin kalau dengar je Fazura mungkin last minute juga. Ada yang mungkin teringin ataupun memang nak terlibat sama dengan MIHAS. Mungkin bolehkah di saat-saat akhir ini MIHAS masih lagi menerima penyertaan daripada pengusaha kita kat luar sana? Terima kasih. Soalan yang baik. Kami cadangkan syarikat-syarikat tersebut datang sendiri, witness and be part of MIHAS. Sebab ada 3 floor yang kami sajikan, syarikat-syarikat antarabangsa, multinational, syarikat PMKS dan semua pavilion dari luar negara tu. Jadi dalam tu kita ada juga elemen-elemen untuk contohnya Knowledge Hub. Knowledge Hub ni adalah satu sesi yang mana kita minta premium buyers tadi, contohnya daripada France yang pada UK ni, ceritakan kepada masyarakat pada peniaga-peniaga what I'm looking for. Bila saya beli produk, apa saya cari. So sesi ini akan berlangsung semasa MIHAS juga. So Knowledge Hub akan berlangsung. Kita akan jadi memang open untuk semua PMKS untuk sertai, sebab saya rasa maklumat ni sangat penting, because when you sell kepada masyarakat global, dia tak cukup macam you buat goreng pisang apa yang jadi, that's it. You kena ada elemen pembungkusan, you kena elemen branding. Jadi dengar sendiri apa requirement daripada pedagang luar ni, and saya sebut these are premium buyers. Ni bukan kedai yang corner-corner. These are big names yang datang, dia mencari produk Malaysia because dia yakin dengan persediaan halal yang ditawarkan oleh Malaysia. Jadi kita sediakan satu sesi yang dinamakan Knowledge Hub, dan kita juga ada sesi yang kita panggil awards, sebab kita nak reward lah, menganugerahkan syarikat yang participate tadi, exhibitors tu, termasuk yang luar negara juga, ada kategori untuk luar negara. Kita tengok apa the good values yang dia ada, kecemerlangan. So kita ada beberapa awards yang kita akan bukakan atau yang kita akan adakan kepada syarikat-syarikat tersebut, termasuk juga daripada luar. So kalau produk Turki itu yang bagus, contohnya macam dulu Palestin pernah datang. Palestin tak pernah tidak participate dalam MIHAS, dan dia akan menghidangkan, mempromosikan kurma dia contohnya. Imagine sebuah negara yang sedang berlaku pergolakan pun dia masih participate dalam MIHAS, sebab mereka yakin MIHAS adalah platform terbaik. Tak ada pameran halal lain yang sebesar MIHAS di dunia. So atas keyakinan itulah mereka datang. Dan mungkin Puan boleh kongsikan sedikit mengenai harapan dan juga aspirasi apabila bercakap mengenai MIHAS ini sendiri, di mana ini kita kata apa, ini antara promosi yang dapat dilakukan menjelang MIHAS 12 hingga 15 September 2023 di MITEC Kuala Lumpur ini. Okey, aspirasinya kita nak melonjakkan lagi PMKS kita. Kita nak diorang ni bukan setakat berniaga di dalam Malaysia, buka mata, carilah peluang. Sebab peluang tu dah disajikan oleh Matrix sendiri dengan pelbagai komponen. Saya sebut tadi, sehari sebelum MIHAS berlangsung, kita adakan business matching. Business matching dengan 255 buyers. Bayangkan kita dah pilih Matrix ada pada hari ini 46 pejabat luar negara, dia akan jadi 49. So kesemua Pesuruhjaya perdagangan di luar negara tu, macam dulu saya cerita saya di Los Angeles, mereka akan pilih pembeli yang nak datang ni. So it must be legit. Jadi kita dah ada vetting proses, dah tengok ni memang sahih lah dia punya interest dan dia memang pedagang yang valid. So kita matchkan dengan PMKS. Yang PMKS ni dalam program INSP ni, International Sourcing Program ni, program penyumberan ni, kita tak charge pun syarikat untuk participate dalam exhibition tu. Memanglah al-maklum because dia ada kena sewa, dia kena buat dia punya booth kan. Tapi INSP tu business matching, we provide dah, kita bawa dah syarikat pembeli dari luar untuk berjumpa dengan syarikat Malaysia. Sebab itu memang satu peluang yang keemasan lah untuk syarikat-syarikat Malaysia berjumpa dengan pengimport dari luar. Bercakap tentang modest fashion tadi, saya nak sebut sikit. Ada satu forum yang kita laksanakan bersama-sama dengan Moda, iaitu satu
Malaysian Official Designers Association, MODA. Kita bekerjasama dengan beliau. So ada fashion runway juga. Okey. Jadi kami modest fashion dia bukan yang dia Islamic. Islamic So fashion. modest fashion. So modest fashion yang ada masyarakat Malaysia ni kita very creative. So kita ada banyak designers yang ada dia orang punya fashion items dan kita akan war-warkan ni berlaku pada 13 September. Awards tu pada 13 September tapi macam Fast Fit punya tudung lama kasih baru sepanjang MIHAS 12 hingga 15. So dia terbuka kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Bukan sahaja saya kira bukan sahaja pengusaha PMKS, even students kalau because pada tahun ini saya perlu sebutkan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan merasmikan apa yang kita panggil JIHAS. JIHAS adalah Global Halal Summit di mana komponen utamanya adalah MIHAS dan ada juga elemen forum daripada HDC dan juga JAKIM. JAKIM ni maknanya semua dipanggil certification bodies seperti JAKIM tu di dunia luar. Contohnya kita import daging daripada Brazil. Daging tu perlu disijilkan. Dia bukan JAKIM. Dia ada satu badan di sana tapi telah diiktiraf oleh JAKIM. So event ni pun berlaku sepanjang minggu tu. So Jabatan Standard juga mengenai apakah standard yang perlu dipatuhi dan dia menyebarluaskan mengenai apa standard yang Malaysia ada dan apa standard yang negara luar yang nakkan standard halal ni apa dia yang perlu ada. So semua komponen ni akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 hari bulan di MyTech pukul 11 pagi. Kita jangka mungkin dalam 2000 VVIPs yang termasuk Menteri-Menteri Kabinet. Semua state pun, semua kerajaan negeri ada booth masing-masing. Semua state di Malaysia, ke semua negeri-negeri di Malaysia ni ada booth sendiri yang mana mereka bawa usahawan di bawah mereka. Dan juga kita bekerjasama dengan 38 kementerian, agensi, because bukan MITI dan bukan Matrix sahaja yang melaksanakan atau yang membantu syarikat pengusaha produk halal. Dia banyak dalam ekosistem tu. Dia bermula dengan development yang dichampionkan oleh HDC contohnya dan JAKIM mengenai persijilan, Jabatan Standard dan macam kementerian tu macam Kementerian Makanan, MAFS, Agriculture and Food Security, Perladangan dan Komoditi, mereka KKDW, mereka juga ada usahawan-usahawan di bawah bimbingan mereka yang mereka akan bawa. Jadi dari seluruh negara akan ada di MIHAS. 38 kementerian dan agensi juga terlibat sama dalam MIHAS ini. So memang kita alu-alukan even ada career development. Jadi untuk students yang nak mencari kerjaya dalam bidang halal. Ada elemen tu. So datanglah ke MIHAS. Datang saja ke MIHAS, segalanya ada di situ. Apatah lagi ingin memasuki pasaran antarabangsa menerusi produk makanan ataupun produk halal yang pastinya bukan makanan saja, kecantikan, kesihatan dan apa sahaja. Kadang-kadang kertas ni pun kita boleh tahu sejauh mana tahap halalnya. Itu dia, bukan hanya makanan saja. Dan apa pun ribuan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Puan Syarimatun Mat Saleh merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akselerasi Ekspor daripada Matrade atas penerangan yang saya kirakan begitu padat sekali, begitu jelas sekali dan merujakan sebenarnya. Jangan lupa untuk datang ramai-ramai untuk pameran MIHAS untuk kali ke-19 di MITEC Kuala Lumpur. Okey, baik. 12 hingga 15 September. Ya. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Ya,
Ya, masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Baik, masanya sekarang untuk kita ketahuilah perkembangan terkini industri kreatif tempatan kita. Nak juga tahu kadang-kadang kan, dah apa orang kata seharian mungkin dengan cerita-cerita yang berat, perkembangan yang agak membebankan sikit, tapi kita riliskan sedikit tekanan. Mungkin kita nak tahu perkembangan terkini tentang Persatuan Penggiat Seni Malaysia kita. Okey, tentunya tetamu kita di studio pagi ini kita berkesempatan bersama dengan pemangku pengerusi Persatuan Penggiat Seni Malaysia Encik Muhammad Faizul Afandi Kamaluddin. Ya, saya. Dan di ujung sana kita ada Loy Ahmad selaku hos Paranormal Kesenian Alam. Ini yang menarik nak tahu ni kan. Okey, mungkin sebagai permulaan lah, pengenalan kita nak recap balik lah secara ringkas. Encik boleh kongsikan bersama-sama dengan kami tentang apa itu Persatuan Penggiat Seni Malaysia, sejak bila ditubuhkan. Ada yang yalah mungkin orang kata generasi alfa sekarang baru tahu wujudnya Persatuan Seni Malaysia ni. Okey, sebenarnya Persatuan Penggiat Seni Malaysia kita tubuhkan pada tahun 2015. Okey. So kita beroperasi di Desa Melawati Setapak. Okey, dan di samping itu juga kita Persatuan Penggiat Seni Malaysia kita bekerjasama dengan pihak MOTEK, pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara, dan kita melalui NGO persatuan yang ada, contohnya macam Persatuan Teater Malaysia. Okey, di samping itu juga penubuhan Persatuan Penggiat Seni Malaysia adalah kita bertujuan untuk membentuk satu persatuan yang berupaya menjadi persatuan seni yang komited serta profesional dalam kesenian dalam kesenian lah. Persatuan Penggiat Seni Malaysia menyediakan perkhidmatan. Yang pertama sekali kita menyediakan perkhidmatan, banyak perkhidmatan lah, seperti macam perundingan, nasihat, so berkenaan dengan event, acara pementasan apa sekali. So Penggiat Seni Malaysia ni maknanya kita melebihkan komited pada contohnya macam ahli-ahli yang bersama dengan kita lah. Lebih kepada kebajikan. Ya, betul. Kebajikan ahli dan mungkin hak-hak mereka juga turut disuarakan, dibawakan oleh Persatuan Penggiat Seni Malaysia atau bagaimana? Ya, betul. Ya, betul. Okey, yang pertama sekali kita menjaga kebajikan ahli. Daripada segi apa? Daripada segi yang pertama sekali dari segi bajet penerbitan. Ya, bajet penerbitan. Ya, betul. Bajet penerbitan apa sekali dan sebagainya lah. Maknanya di bawah ahli kita, di bawah Persatuan Penggiat Seni Malaysia ni, kita banyak bagi kelebihan pada apa diorang. saja yang melibatkan kerja penerbitan, kerja penerbitan, pementasan, tarian, seni lakon, memang kita bagi pada ketengahkan. Ya, betul. Dan kita nak tahu juga difahamkan Persatuan Penggiat Seni Malaysia ada mengetengahkan satu sektor yang menarik sebenarnya, Cik, iaitu paranormal kesenian, kehidupan alam semula jadi dan alam luar. Alam luar tu macam mana? Alam gaib. Dan mungkin Cik Faizul boleh kongsikan dengan penonton. Ini satu perkara yang menarik sebenarnya untuk diketengahkan. So memang kita ketengahkan sektor paranormal, alam semula jadi. Saya rasa persatuan yang pertama sekali yang menerokai alam paranormal. Yang itu yang pertama. So kebanyakan yang kita buat, kita berunsurkan dalam, contoh yang pertama sekali adalah dalam dunia alam semula jadi dan alam nyata. So yang pertama sekali, yang kedua adalah alam nyata kita pergi kepada secara sejarah. Sejarah. Contohnya yang pertama sekali peninggalan sejarah, contoh rumah lama apa semua sekali kan. Di situ meninggalkan kesan-kesan kesenian. Kesenian daripada zaman dululah. Cuma zaman gaib ni kita melihat apa situasi yang berlaku. Pasal dalam paranormal alam semula jadi ni kita mensasarkan dan kita melebihkan pada waktu malam. Baru kita dapat rasakan environment bila kita
memberi satu acara yang menarik. Okey, itu dia. Kita nak tahu juga pandangan Loy merupakan host paranormal kesenian alam. Orang yang turun di lapangan mengacarakan program ini. Mungkin boleh kongsikan pengalaman dalam mengacarakan program ini. Program ini berkonsep bagaimana dan pengalaman Loy lah sepanjang melibatkan diri dalam produksi ini. Apakah pengalaman yang dapat dikongsikan bersama kami? Okey, pengalaman yang saya selama 8 tahun saya dalam bidang host paranormal. Pelbagai negara yang saya telah pergi. Termasuk daripada Thailand, Indonesia dan juga Malaysia dan juga Singapura. Jadi pengalaman yang saya ada kat situ adalah kita dapat tahu perkembangan-perkembangan di setiap negara. Contohnya setiap negara ada adat tersendiri. Seperti mana dekat Malaysia tak ada. Dekat Indonesia ada, dekat Thailand pun ada. Jadi kita dapat belajar satu kaedah yang baru. Kita menghormati antara agama. Kita belajar daripada segi agama luar ataupun agama yang dia beladahkan Islam, ada juga agama yang berlainan lah dikatakan. Tak apa, kejap lagi kita tanya pengalaman yang orang kata biasanya kalau cerita-cerita ataupun penerbitan program paranormal ni mesti ada yang mistik sikit kan. Ya, betul. Tapi tak apa, mungkin Encik Faizul boleh kongsikan kenapa nak mengangkat penerbitan ataupun cerita paranormal ni sebenarnya. Okey. Adakah Kebanyakan kalau kita tengok di luar kan, masyarakat ataupun penonton dia tak mengetahui apa yang berlaku di dalam alam semula jadi ini. Kebanyakan yang dia melihat secara jelas, secara fizikal yang kita tahu. Yang dia tahu maknanya apa itu nyatanya. Tapi di sebaliknya, di sebaliknya dalam paranormal alam semula jadi ini kita mengetahui apa yang berlaku semasa tu dan apa yang berlaku yang bagi pemahaman masyarakat ya, sana. Ya, betul-betul. Yang kita pertama kali yang kita tak nampak. Itu yang sebenarnya. Itulah simbolik kepada ritual tertentu. Itu Ya, yang betul. ingin ditengahkan lagi. Jika tak salah saya. Okey, Loy katanya 8 negara telah pergi dalam banyak-banyak negara yang telah dipergi yang dilihat kaya dengan hasil seni alam paranormalnya, bagaimana keunikan yang nampak, ada satu kelainan yang begitu halus jalan ceritanya. Okey. Seperti mana kita tahu yang alam gaib ni bukan mudah untuk kita lihat. betul? Tapi di sebaliknya adalah benda itu adalah wujud. Tapi macam saya, kita menggunakan kaedah sains, iaitu menggunakan alat-alat gadget, kita dapat mengkaji benda tu bagaimana untuk keluarkan, bagaimana benda tu wujud menjadi bentuk dan sebagainya. Okey, antara pengalaman yang telah menjalani syuting kan, mana yang memberi satu orang kata pengalaman yang tak dapat dilupakan? Tapi tak boleh tidur malam lah. Pengalaman yang tak dapat dilupakan bila saya berada di Thailand. Ada satu cerita tu mengatakan saya pergi satu tempat sembahyang yang dikatakan dekat kawasan Thailand dipanggil macam apa, tokong lah. Jadi saya pergi kat situ, saya dikelilingi dengan penganut-penganut agama Buddha. Jadi saya tengok sendiri cara-cara dia ritual, cara-cara dia, orang kata adat-adat diorang. Jadi kat situ salah satu saya dapat pelajari. Seperti mana saya tak pernah tengok benda tu, saya tak pernah tahu. Sebenarnya dekat di luar negara yang lain pun ritual-ritual tak sama macam kita. Salah satu pengalaman yang Salah satu pengalaman yang tak dapat memang saya tak- lupakan. Ada tak macam kes tak tidur malam ke kan? itulah, dikacau ke. diganggu-ganggu Itu ke? secara normal lah. Setiap itu kali dah pun normal ada. ya. Secara normal. Tu nak tahu juga apa membuatkan Loy sampai 8 negara. 8 tahun je. 8 tahun. 8 tahun masih lagi setia dalam bidang yang sama. Nak kekal dalam bidang sama untuk menjelajahi, explore, lebih mengeksplorasi dunia paranormal. Apa yang membuatkan semangat tu tak pernah luntur? Membuatkan saya semangat, saya rasa diri saya ni mampu buat. Tak semua orang mampu buat macam mana saya buat. Iaitu kita punya satu keberanian. Dan kita menghadapi pelbagai risiko, pelbagai orang kata tindakan-tindakan balas, terutama sekali dengan berkaitan dengan makhluk gaib. Jadi buatkan saya rasa semangat, saya rasa macam benda ni kita boleh
buat macam mana orang tak buat. So kita rasa benda dia satu aktiviti yang sebagai kejayaan. Okey. Dan Cik Faizul, mungkin Cik boleh Faizul pula. kongsikan dengan lebih terperinci, gambaran dengan lebih jelas. Sebenarnya konsep ataupun format penerbitan paranormal kehidupan alam ni macam mana? Adakah secara virtual saja ataupun konsep dia atau format dia dalam bentuk dokumentari? Macam mana? Okey, kita ada dua. Yang pertama sekali adalah bentuk ritual dengan dan semula jadi. Okey, macam yang saudara Loy cerita tadi, dia adalah lebih kepada ritual. Okey, di samping itu juga, apabila kita pergi membuat liputan-liputan di tempat, contohnya di Indonesia, di Thailand, di Singapura ataupun lokasi-lokasi di Malaysia, kita melihat satu kesenian. Kesenian yang kita tahu tempat tu menunjukkan satu lakaran yang menunjukkan satu seni yang kita tak pernah nak dapat. Tapi kebanyakan, contohnya kalau kita tengok kebanyakan di Indonesia, di Thailand, dia menunjukkan seni tu dalam kehidupan tu ada terselah dia. Yang tu. Itu dia. Itu kita nak tahu juga mengenai cabaran dalam menerbitkan paranormal alam ni. Apabila kita sedia maklum, masyarakat kita bukan semua terbuka untuk menerima program sebegini. Ada yang menyifatkan perkara begini dikatakan sebagai tahyul ataupun banyak satu kisah dongeng, satu lagi yang bukan syirik. Tapi bagaimana untuk menetapkan bahawa perkara itu bukanlah tujuan untuk memesongkan akidah seseorang, tetapi untuk memberikan satu penerangan dan juga ilmu. Bagaimana itu? Ini sebenarnya soalan kenangan bagi saya ni sebenarnya. Kenangan Ya, saya betul. Sebenarnya dalam Persatuan Penggiat Seni Malaysia, saudara Loy dia bahagian program dan korporat punya unit. Pihak saudara Loy pernah hantar proposal pada saya untuk buat paranormal alam semula jadi. Tapi saya macam tak confident. Tapi apabila selepas kita buat secara live di dalam Bigo ataupun TikTok, kita mendapat viewer yang tertinggi. Almost lebih kurang dalam 20,000 lebih yang melihat saudara Loy membuat paranormal dalam alam semula jadi dan alam gaib lah. So kita melihat dua benda ni yang utama sekali. Bukan melihat pada satu benda. Ritual kita melihat benda-benda gaib saja. Tidak. Maknanya kita explore sisi lain juga. Ya, kita explore benda yang kita lihat apa yang masyarakat nak. Itu sebab kita mendapat viewer di dalam TikTok ataupun Bigo sebanyak 20,000 lebih. Kita melihat banyak bukan daripada lapisan kanak-kanak saja, lapisan orang tua pun sekali melihat saudara Loy membuat explore. Itu kita dapat kita pergi lebih jauh. Kita pergi ke Thailand, ke Indonesia sekali. Kita mendapat sambutan yang baik daripada penonton lah. Mendengar cerita Cik Faizul sebenarnya lagi teruja. Kat mana nak tengok? Loy sebenarnya secara live di TikTok dan juga platform lain. Buat sementara waktu ni saya live di TikTok. Di TikTok live setiap hari dan pada pukul 12 malam sehingga pukul 2 pagi. Dekat mana? Apa TikTok awak punya akaun ni? TikTok saya tengah scroll back sebenarnya, tengah tengok ni. Loy Ahmad. Ramai juga follower dia dan banyak juga viewernya. Kita tak nak tahu negara luar punya cerita-cerita alam mistik. Kita nak tahu dekat alam Malaysia. tempatan sendiri. Saya tengok Loy ada juga di Tasik Cina, di kawasan Pahang semua. Antara kawasan yang orang kata paling mendapat view tertinggi lah. Kita tahu kan kalau view tertinggi tu mungkin kawasan tu memberi sesuatu impact yang besar sebenarnya kan. Melibatkan cerita mistik ni. Macam saya suka mencari tempat yang sejarah seperti Gunung Jerai. Seperti mana orang tahu Gunung Jerai ni adalah salah satu tempat sejarah pada waktu ketika dahulu. Ada juga yang berkaitan dengan makhluk gaib. Jadi benda tu salah satu tarikan untuk penonton untuk melihat adakah benda ni betul ataupun rekaan semata-mata. Jadi di kat situ kita akan rungkaikan apa yang kita buat pada malam tu dekat Gunung Jerai itu. Kita dapat banyak
jawapan-jawapan yang tepat. Okey, itu cakap Loy, nak tanya, nak tahu pengalaman sendiri, ada ke betul ke tak sebenarnya pengalaman sendiri merasai di kawasan tersebut bagaimana? Okey, kalau pengalaman sendiri tu ada. Dapat merasakan benda-benda tu sekeliling dengan kita. Sebab kita sebagai penonton, kita nak tahu je benda tu muncul. Kan? Kalau tak trik. Betul ke atau tak kan? Tapi itu saya kira satu cabaran juga bagi Loy kan. Bagaimana nak membuatkan penonton tu terus menonton kan. Kadang-kadang tak ada lah pun, tak ada, kita belajarlah, tutup je bagaimana. Okey, sebab tu sekarang kami fokus pada sains. Sains teknologi. Kita akan menggunakan alat-alat gadget yang diambil oleh luar negara untuk masuk ke Malaysia untuk membuktikan macam mana benda tu wujud, so kita dapat baca EMF meter. Suhu meter tu turun naik tu betul, turun naik, turun naik. So kita ada ghost box yang boleh berinteraksi dengan benda tu menggunakan radio. Radio ghost box. Jadi kat situ orang kata alat gadget ni bab sains ni memang tidak boleh menipu. Tidak boleh orang kata memperpesongkan fakta lah. Jadi benda tu adalah tepat. Ni ala-ala teknologi sekarang teknologi sekarang kalau nak tunjukkan susah nak meyakinkan orang sebenarnya kan, tapi kita pandang sudut yang positif lah sebenarnya kan. Selain daripada kita nak tengok alam luar sana, sebenarnya kita dapat informasi lain berkaitan dengan apa yang dijalankan oleh aktiviti paranormal itu sendiri. Tapi kalau kita tengok juga kan, Saudara Loy membuat explore ke macam contoh Gunung Jerai kan, dalam teknologi yang dia ada, yang kita ada. Okey, Loy juga dia mengeksplor daripada kehidupan tumbuhan di Gunung Jerai. Kalau kita tengok daripada highway tu mungkin kita nampak macam tu ya. Tapi bila kita berada di sana, kita nampak dia punya keindahan semula jadi. Sebenarnya kita nak tengok. Menarik juga topik hari ini, perbincangan hari ini ya, mengenai program paranormal, kesenian kehidupan alam semula jadi dan juga alam luar. Okey, saya tunggu malam ni dekat mana? Malam ni kita berada di Balai Polis Gombak Lam. Balai Polis Gombak. Okey. Jam 12 malam akaun TikTok Loy Ahmad. Okey, sebenarnya kita kesuntukan masa. Apapun satu perbincangan yang cukup menarik, perkongsian menarik untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut. Jangan lupa temu janji anda bersama dengan Loy malam ini, dan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Pemangku Pengerusi Persatuan Penggiat Seni Malaysia Encik Muhammad Faizul Afendi Kamaluddin, dan juga Loy selaku hos Paranormal Kesenian Alam. Ya, terima kasih. Baik, kita akan beristirahat sekali lagi dan teruskan setia bersama kami. Okey, terima kasih. Teruskan setia bersama kami dan terima kasih di atas kesetiaan anda. Kalau tadi banyak topik perkongsian hari ini daripada perkongsian mengenai MITEC yang akan berlangsung MIHAS di MITEC dan juga tadi sebentar aktiviti paranormal. Dan kali ini kita kembali satu topik yang begitu menarik di mana anak-anak ini merupakan masa depan negara dan bakal mengharumkan negara, membawa nama negara untuk dipertandingkan dalam kategori debat di mana dalam pertandingan World Schools Debating Championship WSDC yang bakal berlangsung kategori separuh akhir tak lama lagi di Hanoi. Dan untuk membawakan bersama kami di studio ketika ini adalah cerita Malaysia, pasukan debat Malaysia Cipta Sejarah di Kejohanan Dunia. Di sebelah saya Sim Yang Ming merupakan ahli pasukan debat Malaysia dan juga Umar Fazlan Azri merupakan daripada kumpulan yang sama ya. Selamat datang diucapkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Saya lagi teruja sebenarnya untuk mengetahui kejayaan pasukan ataupun ahli pasukan debat Malaysia ni berada di peringkat antarabangsa, dan apapun sekali lagi sekalun tahniah, pasukan Malaysia mencipta sejarah di kejohanan debat sekolah sedunia ataupun the World Schools Debating Championship dan berjaya mara ke peringkat separuh akhir buat kali pertama selain menerima anugerah pasukan terbaik bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ataupun English as a second language. Okey, mungkin sebagai pengenalan lah kepada penonton apa khabar Malaysia pada hari ini. Mungkin Sim Yang boleh jelaskan apakah itu WSDC. Silakan. Ya, boleh. Terima kasih. WSDC merupakan pertandingan yang berprestige tertinggi dalam acara debat kat sekolah
menengah. So macam tu kami dah bertanding di Hanoi, Vietnam yang WSDC tersebut juga telah menjadi WSDC fizikal yang terbesar dalam sejarah ini. Terdapat 65 negara yang juga bertanding bersama-sama negara Malaysia. Kami dah menghantar 5 orang pendebat iaitu saya, Umar dan 3 orang ahli pasukan juga. Kami dah layak ke separuh akhir pertandingan ini iaitu juga pertama sekali pasukan Malaysia yang telah berjaya layak ke peringkat separuh akhir. Ya, betul. Separuh akhir bakal berlangsung di Hanoi bila tu? Pertandingan tu berlangsung bila pada bulan Julai, ya akhirnya bulan Julai. Itu dia. Dan kita nak bertanya juga kepada tetamu kita Umar Fazlan yang dah bersedia ketika ini, dah ready dah nak jawab soalan saya ni kan. Umar, bagaimana untuk melayakkan penyertaan untuk menyertai kepada kategori debat WSDC ini? Apakah kriteria yang melayakkan sesuatu kumpulan itu dibawa untuk memasuki kepada pertandingan ini? So, semua negara akan memilih dan melatih pelajar-pelajar diri untuk menjadi wakil kepada pertandingan ini. Ini akan mengumpul pelajar-pelajar di sekolah menengah. Kepada Malaysia, kami ada proses permohonan 3 peringkat untuk mendapat banyak pelajar-pelajar yang mahu berminat menyertai pertandingan ini, akan menyertai proses dapat menyertai pasukan Malaysia dulu. So setiap tahun kami ada dapat lebih kurang 200 applicants untuk menjadi tim Malaysia ini. So kami akan berbuka ini pada bulan ini hingga 15 Oktober. Okey, sebelum kita bertanya tentang pertandingan ini, mereka akan melangkah ke peringkat semifinal nanti. Kita nak tahulah sedikit latar belakang macam mana boleh minat untuk menyertai pertandingan debate, bukan sahaja WSDC ni, tapi sebelum ini bagaimana? Sejak kecil lagi saya dah berminat bercakap dan seperti pertandingan syarahan atau pertandingan bercerita. Pada sekolah menengah, saya asal dari Sekolah Persendirian Cina kat Pulau Pinang. Saya dapat menyertai kelab debat saya yang ditubuhkan oleh senior tahun lagi. Dan juga ada jurulatih kat sana yang dapat memupuk interest saya dalam debat specifically. Untuk format WSDC tersebut, saya telah diberikan bantuan oleh persatuan kami iaitu Persatuan Pendidikan Debat Sekolah-Sekolah Sedunia Malaysia ataupun MWSDS. Persatuan tersebut mempunyai jurulatih ataupun mentor-mentor yang amatlah berdedikasi untuk melatih kami pada setiap hari, pada setiap hujung minggu juga. Iaitu saya dapat debat pada masa seperti yang panjang itulah, since saya dah layak ke pasukan negara since 2022, so 2 tahun juga. Okey, Macam 2 tahun tapi dah berpengalaman banyak rupanya. Macam Umar ni, siapa yang mendorong, siapa yang menarik minat Umar untuk menyertai debat? Saya pun di sekolah saya Cempaka International School. Saya mula menyertai semua kelas debat. Dan ini saya suka debat ini kerana boleh belajar tentang isu global dan saya boleh berkongsi idea saya kepada orang lain. Ini ada space that's like constructive discourse. Boleh bukan kami semua boleh belajar tentang banyak isu. Isu-isu semasa juga. Antara debat yang dapat mempengaruhi ataupun memperkuatkan lagi karakter Umar dari sudut apa? Saya ingat saya dapat lagi confident dari experience ini. Saya boleh bercakap tentang isu banyak pun. Sejak saya sangat kecil, saya suka isu ini tapi tidak boleh membuat untuk dalam argument untuk persuade orang lain. So experience ini dapat saya boleh belajar tentang proses ni untuk menjadi saya lebih persuasif kepada orang lain. Ini platform juga untuk kita menyuarakan pandangan kita sebagai anak muda ya. Okey, Simiang pula bagaimana dari segi latihan harian menuju ke WSDC ni, bagaimana? So pada
pada masa awal lagi, pada bulan sehingga November tahun lagi, sehingga bulan April ni, kami dah menjalankan latihan selepas sekolah, iaitu pada malam juga kami buat 4 hingga 5 jam seminggu. Tapi pada bulan-bulan yang menuju kepada WSDC, iaitu bulan Mei hingga bulan Jun dan Julai, kami dah meningkatkan frekuensi pelatihan kami pada setiap hari. So jumlah pelatihan kami dah berkumpul sehingga saya rasa 1,000 jam since last year. So punya masa yang amat panjang lah. Kami juga bertanding di pertandingan antarabangsa yang lain pada hujung minggu. Kami dah memenangi 3 pertandingan dari 8 yang kami dah menyertai sebagai pasukan Malaysia pada tahun ini juga. So merupakan rekod Malaysia jugalah. So kami amat bangga dan juga bersyukur kepada jurulatih kami. Itu dia tahniah kita ucapkan dan semoga maju jaya. Dan kepada Umar juga ya, kita nak tahu juga berapa negara yang turut menyertai dalam pertandingan debat ini WSDC. Kepada WSDC ni yang diada di Vietnam adalah 64 negara yang telah bertanding. Kepada pertandingan yang lebih kecil itu dulu, sebelum tu kami pergi ke negara Thailand untuk bertanding di pertandingan Asia World Schools Debating Championship. Dia ada banyak pasukan negara dan adalah pasukan yang bukan mewakili negara tetapi sekolah lain juga. So ni ada banyak negara yang semua global. So kami boleh belajar tentang isu yang ada daripada negara luar juga. boleh. Okey, Simiang, antara mungkin boleh kongsikan antara topik yang diketengahkan semasa perdebatan berlangsung sebelum ini. Yang menjadi minat Simiang untuk berdebat. Untuk tahun WSDC ini dah merangkumi pelbagai topik seperti isu global, isu sosial, isu politik. Terdapat juga motion yang saya lebih ingat merupakan tentang perubahan iklim, climate change. Terdapat juga peranan influencer guru dalam media sosial. Terdapat juga isu politik yang lebih sensitif seperti kedaulatan kawasan Somaliland ataupun Taiwan di taraf antarabangsa. Dan juga ada isu yang lebih dekat pada hati saya seperti isu pembangunan untuk negara dalam pembangunan developing country, seperti penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pendidikan di negara kita juga lah. Apabila saya dengar topik-topik itu, topik-topik yang berat dan sebenarnya. Kalau kita lihat daripada segi usia mereka, usia Yang Min ketika ini berapa dan juga Umar? Saya tahun ini saya berumur 18 tahun. Saya ambil level lah. Okey, Umar? Saya ni 19 tahun. Okey, masih remaja lah dikatakan, masih remaja tetapi boleh membawa topik-topik yang berat. Untuk menjadi seorang pendebat yang baik, apakah yang anda perlu lakukan? Saya ingat kamu mesti membaca banyak kerana ada banyak news yang always evolving. Kamu mesti tentang semua isu ni. Also need lots of practice. Saya menonton banyak-banyak video di dalam internet untuk belajar strategi ada pendebat lain untuk menjadi saya boleh menjadi macam mereka. Untuk Yang Min pula bagaimana untuk memperkasakan lagi skill debat? Saya rasa komitmen yang amat intensif diperlukan sebagai seorang pendebat negara. Kami suka berbanding kami dengan atlet-atlet negara yang juga layak ke pertandingan sukan lah. Kami perlu mengambilkan dan mengagihkan masa dengan lebih baik dengan pendidikan kami. Kami perlulah mencari masa untuk membuat pembacaan kurikular tersebut dan juga boleh berbanding dengan pembelajaran kami pada masa sekolah tersebut. Okey, kita berbalik kepada pertandingan WSDC yang berlangsung separuh akhir di Hanoi baru-baru ini kan. Apabila diumumkan sebagai kategori pemenang. Pemenang semifinal. Semifinal. Kalau memasuki semifinal, boleh nyatakan tak perasaan itu apabila mewakili negara, apabila negara Malaysia disebut sebagai negara yang layak memasuki ke semifinal? Bagaimana perasaannya? Mungkin boleh dikongsikan. Pastilah amat gembira lah kerana pertama sekali Malaysia dah layak ke separuh akhir dan juga menjadi negara ESL yang tertinggi pada pertandingan tersebut.
impian tersebut merupakan impian saya rasa kolektif sebagai komuniti debat persekolahan Malaysia ni. Kami dah bertanding di WSDC sejak 2012 yang Kementerian Pendidikan dah memilih orang-orang murid-murid sekolah dari sekolah tersebut hingga kami boleh menubuhkan sebuah organisasi yang boleh menguruskan operasi kami. Pada tahun 2018, pasukan Malaysia tersebut mereka dah layak ke round eliminasi dengan tempat pertama, tetapi mereka hanya layak ke saya rasa sebelum suku akhir, dan kami juga agak gelaran sumpahan lah pada 3 tahun lagi kami hanya sampai ke suku akhir. So kami amat bersyukur, kami amat gembira dapat menjadi pasukan Malaysia yang telah membuat sejarah, dan juga haraplah pasukan Malaysia pada tahun lagi akan menjadi lebih baik dan juga boleh menjadi lebih berjaya. Itu dia, siap bawa harimau Malaya kat sini kan. comel Tapi je. saya masih lagi tertanya-tanya lah, berada di peringkat semifinal untuk pertandingan sebesar ini bukan satu perkara yang mudah untuk sampai ke peringkat saringan. Mungkin boleh recap sikit di peringkat saringan bagaimana, apa yang perlu dilalui sebelum sampai ke peringkat semifinal, dipilih ke peringkat ke peringkat ini? Kepada 3 tahun lepas, kita pergi ke peringkat quarter final. Tapi tak laki dah dapat isu yang kita tak minat sangat. bukan macam tu. Tapi pada tahun ini sangat berdekat debat itu, tapi telah kami berharap kami menang. Kami pergi dengan negara Zimbabwe, tapi ini yang kami dapat menang. So kami sangat bersyukur untuk itu. Kepada ini, saya ingat tahun ni kami ada dapat pendebat yang ada di tahun lepas pun juga berdebat. Kami return untuk this year pun. So kami ada pengalaman banyak untuk how to debate topik ni semua. Ya, itu dia. Orang kata pengalaman telah pun menjadikan mereka dewasa dan matang untuk memasuki pertandingan ini. Tahniah kita ucapkan kepada 2 anak muda yang begitu hebat, iaitu pasukan debat Malaysia Cipta Sejarah di Kejohanan Dunia. Pastinya di sebelah saya Sim Yang Ming dan juga Umar Fazlan Azri. Teruskan melakar, membawa nama negara, mewangikan, mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Dan all the best untuk final, semi-final nanti, dan kita harapkan dapat mengharumkan nama Malaysia. Mana tahu dapat ke peringkat final nanti teruskan. Okey, apapun apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujung. Satu perkongsian cukup menarik hari ini. Rasa cukup masa sebenarnya kan, Nurul kan? Terkejar-kejar kita, tapi tak apa, insya-Allah kita akan bawakan di lain edisi. Salam hormat dari saya Nuruddin Umul. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye.